Wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Alhamdulillah Allah Taala memudahkan lagi bagi kita dapat bersama-sama mengimarahkan rumah Allah dengan solat berjemaah, kemudian duduk dalam majlis ta'lim. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ni tuan-tuan ni, dan semoga kita dapat menjalani kehidupan seperti mana biasa, dapat salat berjemaah, merapatkan saf. Kan lain tuan-tuan, solat berjemaah tapi jarak lain. Dia punya kesan pun sebenarnya lain. Tapi ala kulli hal kita taat kepada ulil amri, tak ada masalah. Kita sabar, dan mudah-mudahan berkat kesabaran kita Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran insya-Allah. Dan kita pun lihat tuan-tuan ni, gambar dekat Masjidil Haram pun dah diletakkan kapet-kapet, diletakkan tanda-tanda dah tuan-tuan ni. Ada rakan saya duk hantar gambar yang terkini, dia buat macam ni dah tuan-tuan, dekat kawasan Masjidil Haram, dekat bawah dia buat lah. Maknanya mungkin insya-Allah tak lama lagi mungkin kita dapat melaksanakan umrah. Cuma mungkin tawakal kena tinggi ya. Sebab dalam keadaan kita memang bercampur. Cuma memang ketat lah tuan-tuan, mesti lebih ketat berbanding musim haji baru ni kan. Semoga Allah mudahkan kita dapat segera melaksanakan ibadah umrah insya-Allah kan, dapat melaksanakan ibadah seperti mana biasa insya-Allah. Tuan-tuan semua sihat? Sihat lah alhamdulillah. Kita dah berada di tahun yang baru 1442 Hijriah. Tahun 1441 Hijriah ni tuan-tuan, tahun lepas, di antara satu tahun yang kita tak akan lupa lah sampai bila-bila insya-Allah kan. Kita pun tak pernah terbayang berlaku keadaan seperti itu tuan-tuan. Ala kulli hal menunjukkan di antara kehebatan dan kebesaran Allah, dan pada masa yang sama menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai hamba Allah, manusia yang sangat dhaif. Ya. Semua Allah mudahkan kita semua insya-Allah. Baik. Malam ni 4 Muharram tuan-tuan kan? 4 dah kan? 1441 Hijriah. Kita sambung fasal yang ke-16, periwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Periwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, Madinah dan juga pelbagai tempat yang lain. Maksudnya apa jua hadis ataupun perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh para sahabat Nabi di pelbagai tempat, Mekah, Madinah, sama ada dekat Arafah, dekat Mina, ya, dan lain-lain tempat. Bahkan daripada kalangan jin juga pernah mendengar Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya bersama para sahabat di satu tempat yang bernama Uqaz. Mereka datang menemui baginda sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang pelbagai perkara. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau kita ditanya, dakwah Nabi ni kepada manusia je ke? Tak. Dakwah Nabi SAW kepada jin dan juga manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan rahmat untuk seluruh alam. Dan pada masa yang sama tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW pun mendakwahkan jin dan ramai di antara mereka memeluk Islam. Sehingga gini pun jin ada di sana, jin yang beriman dan jin yang tidak beriman. Ya. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Satu ketika, satu malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadakan pertemuan dengan para jin. Oh, masya-Allah. Yang disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hanya saja Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu tak langsung bertemu dengan mereka. Maknanya tak jumpalah jin tu. Jin kan di antara perkara yang ghaib. Kan? Sebab tu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam hadis tu tuan-tuan, saya ada simak hadis berkaitan dengan tatkala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertemu dengan bersama dengan Nabi SAW tatkala Nabi SAW mendakwahkan para jin. Hadisnya
seperti mana yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmizi dan yang lainnya, bahawa Al-Qamah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada sahabat Nabi Ibn Mas'ud, apakah ada di antara kalian yang ikut bersama Nabi SAW pada malam baginda SAW bertemu dengan jin? Tidak, hanya sahaja pada suatu malam. Inilah hadisnya tuan-tuan. Sebelumnya kami bersama Nabi SAW, tiba-tiba kami kehilangan Nabi SAW, dan kami pun mencari baginda SAW di lembah dan semak samun, sehingga kami mengatakan baginda SAW telah dibawa pergi oleh jin. Ya. Malam itu kami menjalani malam di antara malam yang paling buruk. Wallahu alam, maksud malam yang paling buruk itu macam mana. Di waktu pagi hari, tiba-tiba baginda SAW datang daripada arah Hira, gua Hira. Kami pun segera menyambut baginda SAW. Ya Rasulullah, kami kehilangan baginda anda dan kami berusaha mencari Rasulullah, namun kami tidak berhasil menemukan Rasulullah, sehingga kami merasa sangat sedih. Maknanya tuan-tuan, malam buruk itu mereka sangat sedih sebab hilang Nabi, kan? Jawab Nabi SAW, atani da'il jin fa dhahabtu ma'ahu fa qara'tu alaihimul Quran. Ada seorang dari kalangan jin yang datang bertemu dengan aku, da'i. Mungkin di antara pendakwah jin. Masya-Allah. Aku pun pergi bersamanya, fa dhahabtu ma'ahu fa qara'tu alaihimul Quran, dan aku membacakan kepada mereka Al-Quran. Bahkan tuan-tuan, di dalam Al-Quran ada satu surah Al-Jin. Surah Al-Jin, ya. Cerita, di antara cerita isi kandungan dalam surah itu cerita tentang jin beriman kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melanjutkan ceritanya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama kami. Kami pun melihat bekas mereka dan bekas api mereka, dan mereka meminta bekalan hidup. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakum kullu 'azmin dzukira smullahi alaihi yaqa'u fi aydikum aw farama yakunu lahma wa kullu ba'ratin 'alafun lidawabbikum. Pada setiap tulang haiwan yang disembelih secara syar'i, pada setiap tulang haiwan yang disembelih secara syar'i akan berisi penuh daging di tangan kalian, dan setiap kotoran haiwan ternakan menjadi makanan binatang kalian, yakni jin. Kemudian Nabi SAW mengingatkan, fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Janganlah kalian melakukan istinja dengan tulang dan kotoran, kerana itu merupakan makanan saudara kalian, yakni daripada jin. Sebab itu tuan-tuan, tulang di antara bukan di antara alat untuk beristinja. Tak boleh istinja dengan tulang. Sebab apa? Tulang di antara makanan jin. Ya, jelas tak? Cumanya hadirin, berkaitan dengan berinteraksi dengan jin, kena berhati-hati. Kalau orang kata dia boleh tengok jin, muskilah tu. Ya. Kalau orang kata dia boleh tengok jin, maknanya mungkin jin yang menyerupai manusia itu lain. Cuma jin ni tuan-tuan memang di antara perkara yang ghaib. Dan jin dengan izin Allah Ta'ala mereka boleh merasuk manusia dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Tapi mereka tak ada kuasa untuk memberikan manfaat maupun mudarat. Dan jin ni tuan-tuan di antara makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan pada masa yang sama di sana ada di antara mereka yang beriman, dan juga di antara mereka ada yang kufur kepada Allah. Dan jin ni makhluk lah yang ghaib, yang kita tak boleh tengok mereka dengan pandangan mata kita. Kalau ada yang mendakwa mereka boleh melihat jin, maknanya ada penyakit tu tuan-tuan. Tak normal lah. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala tak boleh tengok jin. Dan itu pun disampaikan berita berkaitan mereka oleh siapa tuan-tuan? Nabi SAW. Baik. Dan kita tak nafikan jin mengganggu manusia. Tak, memang ada. Dan kita usahakan untuk apa? Menghalau ataupun menghadapi mereka dengan ruqyah yang syar'iyah. Maksudnya apa tuan-tuan? Ruqyah yang syar'i. Jangan ruqyah yang ghair syar'iyah. Maknanya apa? Jangan jumpa dengan bomoh. Kan? Nak rawat tuan-tuan, rawat dengan rawatan yang benar. Kena berhati-hati. Jangan pergi sebarang pusat rawatan alternatif. Kena tengok, kena tanya. Kena tanya yang ahli tuan-tuan. Kena tanya asatidah yang tuan-tuan kenal. Siapakah kita kata peruqyah
yang syar'i. Maknanya apa? Peruqyah yang mengamalkan ruqyah ni dengan cara yang benar. Sebab terdapat di sana cara-cara yang tidak benar, yang tak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Sebab tu tuan-tuan, ada pertubuhan tau yang syar'i ni, dan mereka mengeluarkan banyak, kira satu bentuk panduan, garis panduan bagaimana untuk kita mengenal yang syar'i dan yang tak syar'i. Kan, hati-hati tuan-tuan. Kalau yang syar'i ni pastinya mereka tak akan berdua-duaan dengan pesakit tu. Kalau tiba-tiba kita na'udzubillah bawa keluarga kita yang perempuan, contoh, okey, tuan maafkan saya, tuan kena keluar, saya kena berdua saja. Itu dah tanda tak syar'i. Mana mungkin nak berdua-duaan tuan-tuan tanpa ada mahram. Dan sebaik-baiknya mereka itu tidak menyentuh secara langsung, ya. Dan kena dengar tuan-tuan bacaan yang syar'i ma'ruf. Tuan-tuan Google ayat ruqyah, keluarlah. Kan, kalau kita memang dengar bacaan Quran, insya-Allah. Tapi kalau kita dengar duk bunyi apa ni macam jampi serapah, hati-hati, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat itu menunggu Rasulullah SAW di sebuah tempat yang sengaja baginda SAW pagari agar tidak terkena gangguan. Sebahagian di antara kalangan jin nasibain ini memeluk Islam. Semoga Allah Ta'ala meridai mereka. Dan sehingga gini tuan-tuan, ada yang beriman dan ada yang tak beriman, ya. Wallahu a'lam bissawab. Perkara gaib tuan-tuan. So kalau perkara gaib ni kita jangan memandai-mandai cerita, melainkan adanya dalil daripada Quran maupun sunnah Nabi SAW. Cuma nak ceritanya, jin tu ada yang beriman, ada yang tak beriman, ya. Dan jin pun satu kerajaan, mereka pun ada kerajaan jin lah, ya. Sebab tu kalau kita baca berkaitan dengan jin ni tuan-tuan, ada banyak panduan-panduan kepada kita, betapa pentingnya kita untuk menjaga amalan zikir harian kita, zikir pagi petang, zikir setelah salat fardu, doa dan zikir sesuai petunjuk Nabi SAW. Kalau nak masuk hutan, baca doa, kan. Jangan buang najis sebarangan, ya. Jangan kita kata macam-macam lah, ada panduan-panduan tu tuan-tuan. Paling kurang pun kena baca doa lah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa kami telah meriwayatkan dalam kitab Al-Ghailaniyah sebuah hadis dari salah seorang di antara mereka yang bernama Abdullah Samhaj, namun sanadnya gharib. Maknanya gharib, pelik lah tuan-tuan ni. Jibril AS pernah datang menemui Nabi SAW dalam keadaan menyerupai seorang lelaki. Lalu Jibril AS berbicara dengan baginda SAW berkenaan tentang Islam, iman dan ihsan serta tanda-tanda hari kiamat. Tuan-tuan mesti dah belajar hadis 40 kan? Tuan-tuan baca hadis berkaitan dengan iman, Islam, ihsan ni, pastinya tuan-tuan akan bertemu dengan hadis ni lah. Hadis yang dikenali sebagai hadis Jibril, ya? Tapi Jibril AS malaikat, bukan jin, ya. Cumanya kena perbetulkan perkataan yang mana orang kata apa, sebaik-baik jin, apa orang kata, sebaik-baik jin adalah manusia yang paling jahat. Tak betul tu. Mana mungkin beriman jahat tuan-tuan? Betul tak? Mana mungkin beriman dengan Quran, beriman dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam jahat? Mana mungkin? Kalau manusia yang paling jahat, pastinya mereka tinggalkan solat. Betul tak? Akal lah, akal, logik. Kalau manusia paling jahat, apa di antara ciri-cirinya? Tinggalkan solat. Mana mungkin jin yang beriman tinggalkan solat? Takkan kita nak kata sebaik-baik jin tu sejahat-jahat manusia, tak kena tu. Itu di antara, saya pun dah lama dengar tu. Tapi bila kita duk baca hadis-hadis Nabi, penjelasan-penjelasan para ulama, tak kena tu. Sebab tu kena berhati-hati tuan-tuan dengan perkataan-perkataan yang masyhur tapi tak sahih, ya? Baik. Itu berkaitan dengan periwayatan. Maksudnya tuan-tuan, apa yang nak dijelaskan kat sini adalah berkaitan dengan hadis. Maksudnya apa hadis lah? Hadis. Bila mana berkaitan dengan hadis tu, ada prinsip-prinsip lah berkaitan dengan hadis.
Cuma kita memang dekat Nusantara ni tuan-tuan, memang daripada dulu kita tak banyak pengajian hadis. Kalau tuan-tuan baca sejarah Melayu, sejarah Malaysia dari sudut agama ni tuan-tuan, memang daripada dulu kita hanya menekankan fikih ataupun fiqh. Hadis ni tuan-tuan lambat sikit. Ni baru banyak. Sekarang ni dah banyak dah. Dulu memang kebiasaannya tuan-tuan cerita tentang apa? Hukum akam. Sehingga mana kadang tuan-tuan sehingga kini kesan dia kadang itu bukan bidang pun. Contoh mengajar Quran. Contohnya mengajar Quran. Macam isteri saya mengajar Quran. Tak boleh lari juga tuan-tuan. Mesti tanya juga hukum ahkam. Mesti tanya juga tentang fiqh. Sebab memang kedekatan ataupun sangat dekatnya kita dengan fiqh ni tuan-tuan. Cuma dalam masalah hukum ahkam ni kita kena rujuk pada ahlinya lah. Dan pastinya di antara ahlinya siapa tuan-tuan? Para mufti lah. Mufti negeri masing-masing. Pada masa yang sama tak salah lah juga kalau kita nak berpegang dengan satu mufti pun boleh. Cumanya kena sesuaikanlah dengan situasi dan keadaan. Sebab kadang fatwa-fatwa berbeza, wilayah berbeza dengan Selangor, berbeza-beza. Tapi umumnya tuan-tuan kena ada, yang paling penting kena ada rujukan lah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada persoalan tak bab tu? Ada? Fasal yang ke-17. Jumlah sebelum tu tuan-tuan lihat gambar kat bawah tu. Ilustrasi kota Madinah zaman dahulu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kalau kita pergi Masjid Nabawi pun sama tuan-tuan kan. Kita pun di antara replika kita akan lihat lebih terperinci lah. Ya. Jumlah kaum muslimin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ada beberapa riwayat. Al-Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan jumlah kaum muslimin ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat adalah 60,000 orang. 60,000 orang. 30,000 berada di Madinah dan 30,000 sisanya berada di tempat yang lain. Maknanya apa tuan-tuan? Para sahabat itu bertebaran. Untuk apa? Jauhlah lah. Melancong. La dakwah, sampaikan agama. Sampaikan agama. Dan kita kena betulkan juga kenyataan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Nabi itu bukan pelarian tuan-tuan ni. Itu perintah Allah. Kadang manusia ni tak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin? Perintah Allah tu. Kita belajar sejarah tuan-tuan daripada kecil. Daripada kecil yang kita belajar sirah ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mengapa? Perintah Allah. Allah yang perintahkan. Tiba-tiba dia pula berani meletakkan perkataan yang tak beradab dengan Nabi SAW. Kata Nabi pelarian. La ilaha illallah. Itu kena berhati-hati tuan-tuan. Ini racun-racun pemikiran yang sangat bahaya. Apatah lagi yang menyampaikan tu bukannya ahli. Ya. Sangat berani mengeluarkan perkataan demikian tuan-tuan. Dan bukan setakat tu, ada juga yang backup dia tuan-tuan ni. Dah kalau memang jelas tu salah lah. Alhamdulillah dah memang ditegur secara jelas oleh menteri kita, menteri agama. Jelas, ya Allah. Berani tu berani. Dan orang tu memang kita kena berhati-hati lah. Na'udzubillah. Tuan-tuan rahmati Allah. Kita cerita tentang tu sebab apa? Tuan-tuan, kita ni kena ada sensitif dengan Nabi SAW dan juga para sahabat. Kalau ada yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak sesuai dengan Nabi dan para sahabat, kita jangan rasa tak ada apa. Maknanya apa tuan-tuan? Bagaimana cinta kita pada Nabi dan para sahabat? Kalau kita tak rasa apa masalah tu. Tapi kalau kita rasa apa ni? Bukannya kita nak marah apa tuan-tuan. Tegur dengan akhlak, tegur dengan baik, tegur dengan ilmiah. Tak ada masalah. Bukannya kita nak pergi buat demonstrasi ke apa. Tak. Cuma kena ada rasa sensitif perkara ni. Takkan kita nak biarkan Nabi SAW diletakkan perkataan yang tak sesuai. Tuan-tuan rahmati Allah, perempuan, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, kena berhati-hati. Sebab tu di antara ciri-ciri siapa? Ciri-ciri mereka yang di antara musuh-musuh Allah dan Rasul. Ya. Golongan Syiah ni tuan-tuan kena hati-hati.
racun-racun berbisa ni, hati-hati. Para sahabat Nabi mula-mula duk petik-petik nama, kemudian mula-mula diletakkan doktrin-doktrin yang tak benar. Itu di antara racun pemikiran tuan-tuan ni, kena berhati-hati. Kita belajar sejarah daripada dulu kan, tiba-tiba berani pula keluar perkataan macam tu, tak beradab tu tuan-tuan. Ya. Al-Hafidh Abu Zur'ah Ubaidillah ibn Abdul Karim Ar-Razi rahimahullah mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, tercatat lebih dari 100,000 orang yang telah melihat dan mendengar dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya lebih kurang 100,000 di antara mereka itu adalah para sahabat. Para sahabat ni tuan-tuan apa ta'rifnya? Mereka yang pastinya beriman. Mereka yang melihat Nabi secara langsung. Para sahabat. Pada masa yang sama wafat dalam keadaan beriman. Itu adalah ciri-ciri sahabat. Tapi kalau hidup di zaman Nabi tapi tak pernah jumpa Nabi, walaupun beriman, tak dikira sahabat. Siapa contoh? Uwais Al-Qarni rahimahullah. Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala. As-sahabi huwa man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam. Sahabat adalah orang yang bertemu Nabi SAW dalam keadaan beriman kepada baginda SAW dan wafat dalam keadaan Islam. Ya, baik. Itu di antara perkara yang kita kena fahami tuan-tuan. Ya. Kalaulah siapa ada yang kita kata hari ini mengaku bermimpi jumpa Nabi SAW dalam keadaan sedar, maknanya apa? Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya itu di antara ciri-ciri para sahabat tu. Ramailah para sahabat kini tuan. Itu kena hati-hati. Mimpi jumpa Nabi SAW itu sahih tuan-tuan, sabit daripada hadis. Tapi kalau mimpi jumpa Nabi dalam keadaan sedar, faham tak maksud saya? Faham tuan-tuan? Ke tak faham? Mimpi jumpa Nabi itu sabit, boleh, kita pun benarkan, tak nafikan. Tapi mimpi jumpa Nabi dalam keadaan sedar, maknanya bukan mimpi lah. Maknanya apa tuan-tuan? Itu di antara ciri-ciri orang tu sahabat Nabi lah. Maknanya apa? Ramailah sahabat-sahabat di zaman kini. Faham tak tuan-tuan? Mimpi jumpa Nabi itu ma'ruf. Para ulama, kita pun baca kisah-kisah mereka kan. Mimpi. Tapi kalau jumpa Nabi dalam keadaan sedar, seperti mana dakwaan kelompok-kelompok yang sesat, yang difatwakan sesat pun tuan-tuan, Malaysia pun ada kan. Itu okey sikit lah. Lagi teruk apa? Mengaku jadi Nabi. Allah, lagi dahsyat. Rasul Melayu. Oh, ini tuan-tuan ni. Tapi persoalan ni, tuan-tuan tengok, ada tak pengikut? Ada. Betul tak? Ni tuan-tuan baca di antara berita yang terbaru, ada dah geng Ayah Pin baru nak naik. Maknanya apa? Dia bawa satu di Lemah Kelang pula tu. Tapi biasa Lemah Kelang ataupun belah-belah wilayah. Tapi biasanya tuan-tuan benda tu sekejap je, insya-Allah akan ada tindakan. Tapi kadang kita pun tanya kan, ada ikut tak? Ada. Ayah Pin tu tuan-tuan, tengok muka pun kita tahu dah. Takkanlah orang saleh macam tu. Bukanlah kita kata daripada wajah tu, tak nampak macam tu pun tuan-tuan. Ada orang tak ikut? Ada ikut, pengikut ramai tu. Sampai siap boleh buat markas dekat Terengganu. Kan? Tak, maknanya apa tuan-tuan? Dia punya binaan tu punya dahsyat. Maknanya apa? Sekejap ke buat? Dia punya ajaran tu lama tak lama? Lama tu sampai boleh buat apa ni? Teko tu. Ya Allah. Na'udzubillah. Ramai pengikut, ramai tuan-tuan. Kadang kita pun tertanya-tanya kan, dalam keadaan macam ni pun ada juga orang ikut. Ada. Ya. Sekarang ni untuk Ayah Pin tu tak ada. Cuma seakan-akan dia baru nak naik. Maknanya bukanlah, mungkin wallahu alam bukan dia punya asal, tapi pemikiran tu lebih kurang sama. Nak menyatukan agama macam pluralism juga lah tuan-tuan ni. Kan kita tengok video Ayah Pin kan, pergi mana-mana basuh air kaki dia apa tuan-tuan. La ilaha illallah. Allahul musta'an. Na'udzubillah. Ada tak orang ikut? Ada tuan-tuan. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Hati ni berbolak-balik tuan-tuan. Kita pun tak tahu kan. Tapi nak ceritanya dalam keadaan macam tu pun ada orang ikut. Dan kadang kalau kita tanya kenapa ikut, kadang semua tu mudah tuan-tuan, kan senang. Agama tu jadi senang. Tak payah solat. Senang lah tuan-tuan. Tuan-tuan, solat ni berat ke tak? Berat. Tuan-tuan, solat ni berat tau. Ingat senang ke nak jaga solat? Apatah lagi nak bangun malam qiyam pula. Subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak bangun tu tuan-tuan, Allah. Mana syahwat lebih suka? Bangun ke? Tidur. Tidurlah tuan-tuan. Tapi kena bersusah, kena bangun. Kita rasa mudah tuan-tuan sebab apa? Kita dah selalu buat, alhamdulillah. Allah mudahkan kita. Tapi nak masuk syurga ni tuan-tuan bukan mudah. Dia tak ada jalan pintas masuk ke dalam syurga Azza wa Jal. Tak ada jalan pintas tuan-tuan. Dia kena taat perintah Allah sesuai petunjuk Nabi SAW. Dia tak ada jalan mudah. Ya. Kalau nak jalan mudah pun kena sesuai dengan syar'i, kena sesuai dengan syariat. Apa jalan mudah? Contoh, masuk ke dalam syurga, menuntut ilmu. Lagi apa tuan-tuan? Birrul walidain. Lagi apa? Puju amal soleh lah. Cuma tak adalah kita kata, tak apa, kamu tak payahlah salat, tak payah puasa, boleh masuk syurga. Amboi, senanglah macam tu. Bukan mudah tuan-tuan. Nak amal agama ni bukan mudah. Sebab tu dunia ni, mereka ni di kalangan orang-orang yang beriman. Tuan-tuan, yakin tak Allah Ta'ala? Yakin, iman. Tuan-tuan salat kenapa? Yakin dengan Allah. Nampak tak Allah? Tak nampak. Ghaib. Tapi kita tahu dengan yakin Allah Ta'ala tu wujud. Allah Ta'ala maha pemelihara. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Allah berikan kita rezeki. Allah memberikan kita ketenangan, kejayaan dalam taat perintah Allah. Iman tuan-tuan bukan mudah. Tak ada jalan singkat. Ya? Ada pengikut. Kalau kita baca tentang ajaran sesat ni tuan-tuan, Dr. Nizam ada mengajar kat sini kan. Dr. Nizam tu di antara pakar ajaran sesat kat Malaysia. Ya? Di antara pakar. Tuan-tuan boleh tanya detail lah kepada beliau tentang ajaran-ajaran sesat, ciri-ciri ajaran sesat. Ya? Yang pelik pun ada juga orang ikut. Ya Allah, na'udzubillah. Tapi umumnya semua nak mudah tuan-tuan. Nak kahwin, boleh je kahwin ramai. Siapa tak suka kahwin ramai? Sesuai dengan syahwat. Siapa? Tak perlu salat, tak perlu puasa. Senang hidup. La ilaha illallah. Taib. Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi berkata ada 4,000 sahabat Nabi yang telah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibn Kathir berkata, para ulama hadis telah mengumpulkan nama-nama para sahabat dalam karya-karya mereka secara terpisah. Seperti mana, ini tuan-tuan boleh tambahlah tuan-tuan ni sebagai satu bentuk maklumat, tambahan maklumat. Nak belajar dengan mendalam tuan-tuan, tak semua mampu. Paling kurang kita tahulah sedikit sebanyak. Kalau disebutkan nama kitab-kitab ni, kita tahulah, oh ada kitab-kitab hadis. Contoh kan. Di antaranya seperti Imam Al-Bukhari pada awal kitab At-Tarikhul Kabir, juga Ibnu Abi Khaythamah, Al-Hafiz Abi Abdullah bin Mandah, Al-Hafiz Abu Nu'aym Al-Asbahani, dan Syekh Al-Imam Abu Umair ibn Abdul Bar, dan juga para imam yang lain. Ini di antara maklumat lah tuan-tuan ya. Abu Muhammad ibn Hazam juga telah mengumpulkan nama-nama para sahabat dalam sebuah kitab tersendiri yang beliau rangkum dalam dari kitab yang disusun oleh Imam Baqi ibn Mukhallad Al-Andalusi rahimahullah. Itu semua di antara maklumat lah tuan-tuan. Dan Al-Hafiz Ibn Kathir kata apa? Kami akan membahas persoalan ini secara terperinci dalam sebuah fasal yang khusus insya-Allah, dan kami akan menambahkan beberapa bahasan yang dianggap perlu untuk disertakan. Baik. Ala kulli hal, tuan-tuan dirahmati Allah, macam mana untuk kita kenali para sahabat Nabi? Ataupun macam mana untuk kita mengetahui itu di antara nama-nama para sahabat? Kena baca, kena dengar kisah-kisah para sahabat. Ya. Janganlah daripada dulu sampai bila-bila tuan-tuan, siapa cuba sebutkan nama para sahabat yang kita ketahui? 4 orang saja. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Yang lain tak tahu. Itu je kan. Ingat Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, 4 khalifah. Dah berapa lama? Dulu kalau kita tanya apa tuan-tuan? Maklumat ni bila maklumat ni dapat? Dulu time saya sekolah rendah. Sekarang masih samalah. Tak ada penambahan. La ilaha illallah. Kita katakan apa tuan-tuan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Kena ada penambahan. Para sahabat Nabi ni tuan-tuan adalah insan-insan yang Nabi sangat kasih. Nabi sangat sayang. Beruntunglah kita tuan-tuan jika kita dibangkitkan bersama mereka. Allahu Akbar. Mustahil tak tuan-tuan untuk kita bertaaruf dengan para sahabat? Tak mustahil. Jika kita dibangkitkan bersama mereka. Ya Allah. Kan? Mudah-mudahan insya-Allah. Bangun-bangun tuan-tuan setelah meninggal dunia bersama Abu Bakar Siddiq, bersama para sahabat. Allah. Na'udzubillah, bangun-bangun bersama Qarun, Fir'aun, Haman. Na'udzubillah. Subhanallah, pelihara kita tuan-tuan ni. Sebab tu kita kena kenal para sahabat Nabi. Kenal para sahabat. Bacakan kisah-kisah para sahabat, para sahabiah, ummahatul mukminin dengan anak isteri kita. Kenalkan anak isteri kita tuan-tuan dengan mereka. Ya, kenalkan. Tuan-tuan mesti ingat. Saya daripada dulu lagi ingatkan tuan-tuan kan. Kalau nak bagi nama anak para sahabat. Sebab apa? Secara tak langsung kita akan baca kisah mereka. Jangan main letak nama je. Biasa okey. Kenapa tuan-tuan saya suka untuk bagi short nama-nama para sahabat? Secara tak langsung kita akan baca kisah. Kalau kita letak nama saja, contohlah tuan-tuan ni, kalau tak sempat anak kita, generasi seterusnya lah, cucu kita insya-Allah. Kenapa tuan-tuan? Secara tak langsung kita akan baca kisah. Secara tak langsung kita akan kenal. Contoh kita bagi nama anak kita perempuan, contoh nama di antara ummahatul mukminin. Contoh nama anak saya tuan-tuan Juwairiyah. Juwairiyah di antara isteri Nabi. Secara tak langsung tuan-tuan saya pun baca detail tentang Juwairiyah. Siapa Juwairiyah kan, macam mana dia, daripada mana, apa di antara sifat dia, apa hadis yang beliau riwayatkan, apa di antara sifat ciri-ciri dia macam mana. Secara tak langsung tuan-tuan terus. Bukan salah tuan-tuan letak nama yang lain ni saja nak bagi galakan. Secara tak langsung kita boleh baca kisah-kisah mereka, para sahabat ke, para anbiya ke, para ulama ke tuan-tuan. Ya. Tapi memang tak ada masalah pun nama ni, yang penting nama yang baik. Cuma adalah lebihan-lebihan faedah yang lain kalau kita letakkan nama para sahabat Nabi, para anbiya. Kadang para anbiya sendirilah tuan-tuan. Kalau kita tanya, kalau kita tak nasyidkan, tak ingat nama para anbiya 25 rasul. Saya pun kalau tuan-tuan tanya, saya kena nasyidkan juga. InsyaAllah ingatlah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Itu di antara sumbangan kumpulan Raihan lah tuan-tuan. Memang daripada dulu saya hafal sampai sekarang memang kena macam tu. Tapi kalau nak sebut satu-satu, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, kan dia lupa sikit tu dah. Tapi kalau Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, dia kena macam tu kan. Kalau sebut satu-satu biasa tak ingat, ustaz tak ingat. Astagfirullahaladzim. Yang penting tak ada muzik lah tuan-tuan. Hatta kalau para anbiya kita tanyakan pada diri kita, tahu tak kisah mereka? Kisah Nabi Adam, Ibrahim, Saleh, Musa alaihissalam. Mungkin yang ma'ruf-ma'ruf kita ingatlah tuan-tuan, Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ismail kan. Banyak kisah-kisah yang terkait dengan kehidupan kita kan, korban dan sebagainya. Tapi kalau kita tanya tuan-tuan, contoh Nabi Ilyas, Nabi Zakaria, ya, Nabi Ilyasa, jarang-jarang kan. Macam mana nak tahu tu tuan-tuan? Kena baca Quran dan terjemahan dan juga tafsir ataupun kisah-kisah para anbiya. Seronok juga tu. InsyaAllah mungkin kita setelah habis kitab ni tuan-tuan, kita baca kisah para anbiya kot. Sebab kisah para anbiya ni lama ditinggalkan. Kenapa penting kisah para anbiya diceritakan? Secara tak langsung tuan-tuan kita baca Quran. Sebab kisah para anbiya daripada mana yang confirm sahih? Quran. 25 rasul tu tuan-tuan ada dalam Quran. Sebab tu itu di antara yang kita belajar dulu tuan-tuan, 25 rasul yang wajib beriman. Sebab apa? Terdapat di dalam Al-Quran. InsyaAllah habis kitab ni tuan-tuan kita belajar, kita baca kisah para anbiya insyaAllah. Sebagai satu bentuk kita punya muraja'ah ataupun ulang kaji kita. Dulu kita belajar kan, kita baca, cuma mungkin dulu sama ada sahih ataupun tak sahih. So kita cari sumber yang sahih lah. Baik. Ala kulli hal, itu di antara ramainya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan mereka semua tuan-tuan Allah Taala redha dan wajib syurga bagi mereka.
dan mereka merupakan generasi golongan manusia yang terbaik. Seperti mana yang Nabi SAW tegaskan, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang hidup di zaman aku, kata Nabi SAW. Maksudnya siapa? Para sahabat Nabi yang berdamping dengan Nabi. Itulah generasi manusia yang terbaik. Sebab itu kena hati-hati dengan mereka. Kalau ada perkataan-perkataan yang tak sesuai orang keluarkan dengan mereka, tuan-tuan, kita kena berjuang, kita kena betulkan. Jangan tak ada rasa sensitif tentang perkara itu. Wallahu a'lamu bissawab. Selesai untuk bahagian yang ketiga. Kita masuk sedikit bab bahagian yang keempat. Ada sikit minit lagi, tuan-tuan. Sempat insya-Allah, sikit. Bab yang keempat berkaitan dengan apa? Kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal yang pertama, kita bagi sikitlah, tuan-tuan, ya. Untuk fasal yang pertama lah. Insya-Allah akan datang kita masuk pada di antara benda yang termasuk kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada fasal ini kata Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah, kita akan membahas secara ringkas berkaitan beberapa perkara yang khusus hanya berlaku kepada Nabi SAW, tidak bagi selain daripada Nabi. Itu yang kita sebutkan khasaisun Nabi, kekhususan Nabi SAW. Al-Hafidh Ibn Katsir kata, rakan-rakan kami dari para imam yang lain umumnya menjelaskan perkara ini dalam bab permulaan kitabun nikah, dalam pelbagai karya-karya mereka. Sebab apa, tuan-tuan, disebutkan dalam babun nikah? Sebab di antara khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh selain daripada Nabi adalah Nabi boleh berkahwin lebih daripada 4. Khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebab itu di antara para ulama ramai meletakkan bab itu, cerita tentang tu di awal babun nikah. Ya. Hatta para sahabat Nabi, tuan-tuan, sebelum memeluk Islam, di antara mereka ada yang memiliki ramai isteri. Ya. Tetapi bila mana mereka memeluk Islam, mereka kena ceraikan semua melainkan 4. Sebab selebih daripada itu adalah khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kena faham, tuan-tuan rahmati Allah, dalam isu ta'addud ni kan, kalau cerita bab ta'addud ni ramailah suka kan. Ta'addud ni apa? Ta'addud ni apa, tuan-tuan? Puan-puan, ta'addud ni apa? Ta'addud ni poligami. Kalau untuk suami, tuan-tuan, puan-puan tiba-tiba kata, abang nak ta'addud lah, Okey je. Hai, maknanya tak faham tu. Ta'addud ni bahasa Arab lah, ta'addud, poligami. Kan tiba-tiba suami doa, ya Allah permudahkan hamba ta'addud. Isteri pun amin ya Rabb. Isteri pun tak tahu ta'addud tu apa kan. Tuan-tuan rahmati Allah, ta'addud ni di antara syariat. Dan kita kena katakan sunnah Nabi SAW yang ada yang mampu, ada yang tak mampu. Sebab tu Quran pun bukannya mewajibkan ta'addud, walaupun dimulakan dengan 2, 3 dan 4. Tuan-tuan rahmati Allah. Tapi sebelum, jangan baca sampai situ je. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Berhenti setakat tu, jangan berhenti setakat tu. Sambung. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maknanya apa, tuan-tuan? Dua-dua sunnah. Maknanya apa dua-dua? Kalau kita mampu, silakan. Tak mampu, cukup satu. Ya. Kalau rasa ianya satu bentuk bebanan, tanggungjawab yang kita tak mampu nak pikul, cukuplah satu. Kalau rasa satu pun dah pening, dengan anak, amanah-amanah yang lain, tuan-tuan, cukuplah, tuan-tuan. Tapi kalau rasa mampu, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Tapi bersedia. Dengan apa? Tanggungjawab. Amanah tu besar. Tapi janganlah menunjukkan contoh yang tak baik. Kita kat Malaysia, tuan-tuan, sebab apa ramai yang tak boleh nak terima, terutama di kalangan isteri-isteri kita, di kalangan masyarakat muslimah kita. Sebab apa? Banyak contoh yang tak baik berbanding yang baik. Contoh yang di kehadapankan ni, tuan-tuan, umumnya semua contoh yang buruk. Sedangkan indahnya syariat tu bila mana dijalankan sesuai dengan syariat. Kena tengok kes, tuan-tuan. Ya. Dan ia merupakan syariat. Kalau kita kena bagi tahu kat isteri kita,
Kalau kamu tak sedia di poligami pun tak ada masalah. Abang pun tak sedia pun poligami. Cuma kamu kena beriman dengan perkara itu merupakan syariat. Syariat Allah pastinya ada hikmah. Ya? Dan memang betul syariat, tuan-tuan. Memang indahnya syariat bila mana sesuai. Cuma contoh banyak tak sesuai kan. So itu kita yang terkesan. Wallahu a'lam. Baik, tak ada cerita panjang tentang tu lah. Kemudian tuan-tuan baca di bawah tu, Ibnu Kathir cerita tentang di antara para ulama ni mereka ada berbeza pandangan. Adakah patut cerita tentang ni? Adakah patut cerita tentang ni? So mereka khilaf. Sebab ada di antara mereka yang merasakan bahawa perkara tu tak penting, tapi ada di antara mereka merasakan perkara tu penting dan terdapat faedah. Sebab tu Ibnu Kathir di antara ulama yang menyatakan bahawa ia merupakan perkara yang penting. Sebab tu beliau letakkan bab ni. Tuan-tuan baca muka surat 363, 364 dan juga 365 tu tuan-tuan, itu di antara bentuk perbahasan para ulama yang Ibnu Kathir bawakan berkaitan dengan ada di antara mereka yang rasa perbahasan kekhususan Nabi ni penting, ada di antara mereka yang merasakan tak penting. Itu je lah kesimpulan untuk muka surat 363, 364, 365. InsyaAllah bulan hadapan tuan-tuan kita akan melihat apakah di antara bentuk-bentuk kekhususan Nabi SAW yang tak dimiliki oleh para anbiya yang lain dan manusia seluruhnya yang lain. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Semoga Allah mudahkan kita insya-Allah. Ada persoalan? Jelas tuan-tuan? Wadih? Insya-Allah. Silakan. Ya. Oh, memang itu di antara persoalan yang saya pun pernah tanyakan dulu tuan-tuan kepada guru saya. Syaitan ni daripada syaitan iblis kan? Syaitan iblis ni daripada golongan jin ke? Naam, golongan jin. Setakat yang saya baca lah tuan-tuan, setakat saya rujuk saya punya asatidah, guru-guru saya, rakan-rakan saya yang mendalami bab ni. Saya tak mendalami bab ni tuan-tuan ni, sebab saya rasa macam saya tak ada kekuatan. Hatta kalau tuan-tuan panggil saya ustaz, boleh tak tolong ruqyah? Saya akan panggil kawan saya. Sebab ada di antara kita yang ada kekuatan tuan-tuan ni, ada di antara kita yang tak sedia. Tak semua asatidah tuan-tuan dia ada kemampuan. Kalau tuan-tuan panggil saya, tak ada masalah, saya akan panggil kawan saya. Sebab kita bagi pada ahli. Satu, duanya mereka dah ada pengalaman. Tiganya, dan mereka memang mulazamah tuan-tuan isu-isu ni. So dah biasa. Kita yang tak mendalami ni jangan mandai-mandai lah. Itu kalau tuan-tuan tanya saya. Tapi setakat yang saya tahu, kalau tuan-tuan tanya tentang perkara tu, ada satu kitab yang bermanfaat. Abang boleh baca kitab tu detail lah. Yang dikarang di antara pakar ruqyah juga, ulama daripada Mesir, tentang jin dan syaitan apa semua sihir ni lah. Saya google kejap nama ulama tu. Cuma nak ceritanya, kalau abang tanya jin, iblis, syaitan tu daripada golongan mana? Golongan jin. Ya, dan ia merupakan di antara perkara yang sabit seingat saya daripada Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kejap saya cari nama kitab tu. Ulama ni, syekh ni memang di antara yang pakar tuan-tuan ni, memang di antara pakar yang taib, jumpa dah. Syekh Wahid Abdul Salam Bali, hafizahullah. Kalau abang baca buku tu, dia ada satu jilid sahaja, detail tentang alam jin dan syaitan. Ya. Dan Syekh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ni memang di antara pakar ruqyah yang syar'iyyah. Kalau tuan-tuan buka kat YouTube pun ada. Taib Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ini di antara pakar ruqyah yang syar'iyyah. Maknanya ruqyah yang sesuai lah tuan-tuan. Saya memang ada beberapa orang rakan yang mendalami bidang ni. Dan mereka di antara saya punya rujukan jugalah. Kalau nak tanya macam mana kes macam mana kan. Tapi tuan-tuan, kalau cerita tentang jin ni tuan-tuan yang dirahmati Allah puan-puan, kembali kepada apa? Kembali kepada akidah yang benar. InsyaAllah bila kita berusaha untuk
beramal ataupun berusaha untuk praktikan agama sesuai dengan perintah Nabi SAW, insya-Allah tuan-tuan, Allah pelihara kita. Sebab tu pentingnya azkar, pentingnya zikir-zikir harian yang saya sebutkan di awal tadi. Azkar ni tuan-tuan, hisnul muslim, perisai bagi muslim. Ya, apa jua mudarat makhluk apa tuan-tuan, insya-Allah tak akan ganggu kita jika kita usaha untuk jaga amal, jaga zikir harian kita sesuai dengan petunjuk Nabi lah. Ya, wallahu a'lam bissawab. Cuma dia ada martabat-martabat dia. Maknanya apa ketua? Siapa ranking yang paling tinggi? Iblis. Iblis ranking lagi lah. Syaitan mungkin dia punya tentera-tentera. Cuma mereka semua daripada golongan jin. Adapun penamaan-penamaan itu berbeza lah. Tapi semua daripada jin. Wallahu ta'ala alamu bissawab. Cuma tuan-tuan, kesimpulan untuk jin ni kita katakan, mereka di antara syaitan iblis ni, mereka di antara makhluk Allah yang panjang umur tuan-tuan. Pastinya pengalaman mereka pun banyak dengan manusia ni. Setakat kita ni tuan-tuan ni. Sebab tu kita kena banyak mohon pada Allah. Allah Ta'ala selamatkan kita insya-Allah. Ni. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khair khalqi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.